Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ketemu lagi kita pada pagi yang penuh barakah ni dalam siri pengajian pengurusan kehidupan, dan kita mengkhususkan pada perbahasan kita pada pagi ini insya-Allah menyambung perbahasan tentang penghayatan zikrullah di dalam kehidupan. Dalam subtopiknya adalah menjaga penglihatan. Alhamdulillah. Dalam siri pengurusan kehidupan ini kita mestilah mahir dalam memahami kehidupan dalam sudut pandang yang telah digaris pandukan oleh agama. Jangan kita ambil mudah dengan sebut saja kehidupan seakan-akan kita telah menguasainya. Pastikan menguasai kehidupan itu dengan kita memahami aturan kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak ada masalah ataupun kita tidak akan mempersoalkan kehidupan ini. Sebab sekarang ni kalau kita lihat perkara yang berlaku dalam hidup ini yang menjadikan isu ataupun menjadikan hal berbangkit, malah boleh menyebabkan kekacauan, kehancuran, kekeliruan, itu disebabkan oleh sikap suka mempersoalkan. Question. Nak soal sebab nak faham, nak tahu, itu satu bab. Tapi ia tidak menjadi persoalan sebenarnya. Dia tidak jadi satu perkara yang orang kata apa, menjadi tanda tanya. Tidak. Kalau kita benar jadikan hidup kita ini tahu dah terus matlamat dia apa, illa liya'rafun, untuk mengenal, jadi kita tak akan mempersoal sebab kita nak tahu dah ada tuju. Dia tak akan jadi kenapa begitu, kenapa begini. Kan? Dan adat benda yang ditanya itu pasti benda yang tiada. Kalau dah ditanya ada, tak akan ditanya. Betul tidak? Kebanyakan dan adat atau kebiasaan kita akan bertanya perkara yang tiada. Nisbah kepada kehidupan ini bersifat tiada. Sebab tu banyak tanya. Nisbah kepada kehidupan itu tiada. Kerana yang bersifat hidup itu hanya Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha hidup. Lawan kepada sifat hidup itu mati. Selain daripada Allah, itu bersifat fan. Ini binasa. Jadi kata lain, kita akan bertanya perkara yang tiada. Memang perkara yang tiada akan ditanya. Bila start tak bertanya setelah dia tahu apa yang ada. Erti kata lain, dalam kita nak menerusi kehidupan yang akan jadikan kita banyak tanya sebab kehidupan ini bersifat tiada, maka kita kena melihat dengan yang ada. Itu namanya penglihatan tu, jaga penglihatan.
Kita nak menjaga, kita nak melihat dengan yang ada. Kita nak melihat dengan sifatnya. Sebab kalau kita tidak melihat dengan sifatnya, maka sudah pasti kita melihat dengan tiada. Si buta melihat yang buta. Si buta melihat yang buta. Macam mana tu? Konsep. Buta melihat benda yang tak ada lah. Buta tengok benda yang tak ada. Apa nampak? Tak nampak apa. Si mati bergantung pada yang mati. Apa dapat? Mati-mati lah kena tipu. Macam tu lah. Jadi bermaksud kita kenalah melihat dengan yang hidup, dengan yang maha melihat, dengan yang maha hidup, supaya kita tidak tertipu dengan benda yang mati. Kalau kita yang hidup mengurus benda yang mati, kan selamat. Contoh kereta tu mati, kita yang hidup, kalau kita uruskan kita langgar kita. Kalau kita menguruskan kita bawa dia. Kalau biar kereta tu tanpa ada pemandu, dia akan merosakkan kita. Tapi bila ada pemandu yang memandu kereta, maka eloklah perjalanan dia. Sebab tu bila bertanya, Ustaz, pengajian kehidupan ni pengajian tentang apa? Mari kita buat satu kesimpulan. Ya, semua yang mengikuti pengajian pada pagi ni tahu untuk menjawabnya. Hidup ni belajar tentang apa? Apa yang kita belajar tentang kehidupan ni? Yang diajar ni tentang apa? Belajar untuk melihat. Itu dia. Belajar untuk melihat bukan sekadar melihat. Mengenal apa yang dilihat. Itu kehidupan. Mana mungkin boleh kita meneruskan kehidupan kalau kita tak nampak apa yang ada di depan. Belajar apa dalam pengajian ARF tu, kajian Akademi Rotul Furqan tu, belajar apa? Kau belajar kehidupan ni. Belajar menengok, belajar melihat, atau bahasa mudah belajar membaca. Lah, kau nak membaca ke? Kalau kau tak, kau baca lah. Bagi contoh, air. Baca air. Hari-hari minum kan? Bacalah. Orang pandai sebut dah. Baca tak pandai. Kalau dia kata, lah, baca. Bila baca, dia kena mengenal huruf dulu. Mengenal huruf, kemudian baru boleh buat ayat. Perkata dulu. Kalau ikut step membaca, tengok. Suku kata dulu. Banyak step lah. Kemudian dah boleh tu, nak buat apa? Buat karangan pula. Sebab orang kata, payah nak ke siapa nak belajar melihat? Dah kalau boleh melihat, kenapa masih lagi mempersoal? Kalau dah boleh melihat, kenapa masih mempersoal? Bermaksud, kena belajarlah melihat. Kalau dah boleh melihat, dia bukan mempersoal dah. Dia terus melakukan suruhan. Melihat itu. Melihat itu kata kuncinya. Melihat kehidupan dengan hakikat. Dengan kebenaran. Hakikat tu, biasa kalau bunyi hakikat ni orang confuse lah. Wish, ini macam sesat ni. Hakikat dia sesat dah. Sesat ni bila kita lah yang bawa dia kepada kesesatan. Apatah lagi perkara itu menyesatkan, kita pula bawa dia. Lagilah 2 kali sesat.
Suruh belajar dan baca dah kena cantas. Yelah, siapa orang suruh mengajar? Kan marah. Cuma macam cerdik, boleh pandai dia kan. Mari kita tengok. Mari kita test penglihatan. Tengok. Jenis buta huruf ke buta bahasa? Contoh kita tengok. Baca. Sila baca dan huraikan. Kita mengaji pagi ni setakat ni lah dulu. Alhamdulillah. Ni kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua. Sila baca dan huraikan. Kan terror kan? Kata mengaji berkitab-kitab kan? Pergi, huraikan. Kita tengok yang ni dulu dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, ni silap baca, silap uraian. Yang biasa kita buat bukan baca, sebut. Bila macam tu, ada ketika kita tak faham, bukan tak boleh sebut, tapi tak faham bahasa. Kita tak tahu bahasa kasih sayang. Bila tak faham bahasa, macam nak baca, tak bunyilah, tak keluar bunyilah. Apa bahasa kasih sayang? Yang tadi statement baru. Kasih sayang sifat Allah. Peringkat ni kita bagilah kritikal sikit soalan kan. Ustaz ngaji sama je, mesti saya tanya, bagi tak sama. Yang sifat Allah tu bukan baca. Apa bahasa kasih sayang? Alamak, sudah. Macam tak ngaji dah pula. Macam nak banyak ngaji dah. Apa bahasa kasih sayang? Rujuk balik, keluar balik. Mana yang anda ngaji? Rujuk balik, cepat. Apa rujukan dia? Ambillah. Saya nak belajar macam guru saya cakap lah. Why? Jawab. Uraikan. Setakat 3 perkataan. Peluk mama tu kan bahasa, tu perbuatan. Sebab itu, bila kita kaji pada yang mengatakan contoh tadi, dah tahu kasih sayang sifat Allah. Apa bahasa yang boleh kita pakai kalau kita tahu itu sifat Allah? Kalau kata sifat Allah ni, apa bahasa yang kita nak pakai ni? Allah nak baca macam mana ni? Ini sifat Allah ni mula gerun, gementar, takut dia. Itu bahasa. Ni dah takut suami kahwin lagi. Contoh. Bahasa kasih sayang ni menimbulkan ketakutan, khusyuk.
ketakutan, keasyikan, pengharapan. Dia ada satu sifat yang akan membentuk jiwa, bahasa jiwa. Dia panggil lantunan jiwa. Bahasa jiwa, bahasa apa? Dah tak ada kata dah. Dia action dia. Bahasanya membentuk satu sifat. Kalau dia nampak kasih sayang itu adalah sifat Allah, maka dia akan tunduk kepada Allah. Bukan lagi sifat Allah. Orang tahu kasih sayang sifat Allah, tapi bergaduh lagi. Dalam hati ada iri dengki. Dia buta. Sebab tu Allah kata surah Al-A'raf 179. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tak nak faham. Dia panggil tak faham bahasa. Kita tak faham bahasa kasih sayang. Kalau Allah bagi kita sakit, sayang tidak? Kita tak faham, tak boleh baca kita. Kita faham apa? Peluk. Kita faham apa? Pegang tangan. Itu bukan tu perbuatan. Jadi sebab tu kasih sayang ini adalah menterjemahkan satu tindakan. Tu bahasa nak baca kasih sayang. Kalau kita boleh baca contoh. Ni sebab ni ilmu tamsilat ni. Ni belum cerita Abang Leman lagi ni. Nak cerita jap. Kalau kita boleh baca contoh harimau. Yang tadi saya nak bagi tamsil. Kita belajar tamsil balik. Harimau. Okey, sila baca. Harimau ini garang. Itu sebut. Sila baca. Larilah baca apa lagi. Ya Allah, nak duduk kat situ apa lagi. Ada harimau depan mata. Harimau depan mata. Sila baca. Harimau ni sifat dia garang. Sifat dia memang menerkam. Hang cari pasal. Hang cakap macam tu lagi dia tekam dah. Faham bahasa tak? Baru faham Ustaz, hilang telinga sebelah. Nampak harimau macam nak baca? Kena pandai baca mak. Ini harimau ni. Terus nampak apa jadi? Lari. Itu nama baca. Nak baca apa lagi? Tengok ni harimau. Okey, sifat dia belang-belang, warna oranye, okey. Dia garang, okey, sifat harimau ni. Baca kasih sayang, tu sifat Allah. Mana mau macam tu. Sebab tu jangan hanya main di bibir. Maknanya belum lagi kuasai kasih sayang ni. Macam mana nak masuk tajuk yang banyak-banyak ni? Baca Abang Leman. Bila baca tentang makhluk, maka sepatutnya bacalah dengan sifat kasih sayang tadi. Takut dan tunduklah kepada Allah. Sikaplah dengan sikap yang menterjemahkan sifat yang kita nampak tu. Kasih sayang tu sifat, okey? Kalau sifat tu ada tak pada makhluk? Tak ada. Habis tu boleh suka kat Abang Leman tu sebab apa? Sebab lengan dia, sebab telinga dia, sebab hidung dia, sebab mata dia. Tak, sebab kasih sayang. Maksud nampak kasih sayang ke? Nampak kasih sayang ke nampak Abang Leman? Kasih sayang kan? Dah, kenapa berbeza pula? Bila huraikan kasih sayang, kasih sayang. Begini Ustaz. Bila Allah jadikan Abang Leman, pandang macam ni, tarik muka tu. Ni siapa ni? Ni apa ni? Buta lah tu. Sama lah. Ni terang-terang lah ni. Nak terang macam mana lagi? Kira kita yang buta macam mana? Nak terang macam mana lagi? Dah tak nampak. Kalau disuluhkan pun tak nampak juga sebelum ni. Dan kasih sayang itu ya benar, sifatnya memaafkan. Sebab tu kalau nampak kasih sayang Allah itu, Allah Ta'ala itu sifatnya maha pemaaf, maha pemurah, maha pengasih. Dan nampak kasih sayang Allah itu dengan menterjemahkan segala kejadian ini.
Maka apa yang kita lakukan adalah menghargai setiap ciptaannya. Allah jadikan Abang Leman. Siapa yang jadikan Abang Leman? Allah, Rahman, Rahimi. Dah kenapa ajak gaduh dengan Abang Leman tu? Kenapa? Contoh, ajak gaduh dengan isteri tu. Kenapa? Lah Ustaz, dia tak puas hati Ustaz sebab dia ni tak betul. Dah memang manusia tak betul. Siapa yang betul? Selama ni hang tengok siapa? Hang nampak apa mula-mula boleh paut dengan Abang Leman tu. Kenapa? Baca, sila baca. Baca balik. Oh, Ustaz, saya salah baca Ustaz. Alamak. Memang salah baca lah. Rupanya tak baca kasih sayang. Baca Abang Leman. Apa baca Abang Leman? Dia letakkan sifat kasih sayang tu pada Abang Leman. Abang Leman lah yang didambakan. Bukan kasih sayang. Mendambakan Abang Leman. Sebab tu nampak kasih sayang dulu. Kemudian nampak dengan sifatnya. Kemudian bila diterjemahkan dalam konteks makhluk, maka makhluk menyatakan kasih sayangnya. Tu dia. Sebab tu semalam ada bila tak kemarin. Ustaz, macam nak lapang dada dengan suami Ustaz. Macam nak lapang dada. Dah, saya cakap pergi ke tempat lapang. Pergi kat padang. Hang pergi kat padang. Cari padang yang paling luas. Hang duduk tengah-tengah tu. Nak lapang, duduk kat tempat yang luas. Pastikan tiada halangan. Okay, sekarang ni kenapa jadi sempit? Boleh faham tidak? Kenapa boleh sempit? Sebab ada halangan. Apa yang menghalangmu? Apa yang menghalangmu untuk lapang? Kenapa? Halangan lah. Halangan itu hanya dibentuk. Halangan apa? Halangan benda. Halangan yang mati. Dah jalan mati. Kan? Tengok manusia. Kita tengok, contoh begini. Kita nak manusia ni hidup dengan dia. Tapi manusia ni halangannya mati. Sebab tu kita tengok saja manusia mati terus kita. Saya tak boleh hidup Ustaz dengan dia. Bukankah itu pasangan si hidup semati awak? Bukankah nyanyi hidup dengan dia? Tapi bila dah dapat, kenapa mati pula? Memang halangan besar bagi makhluk tu mati. Maka di saat kita melihat manusia memang mati. Sebab manusia bersifat mati. Maka janganlah lihat dengan yang mati ni. Lihat dengan yang hidup. Iaitulah kasih sayang tadi. Bila lihat dengan kasih sayang, boleh faham sidang jemaahnya Allah Ta'ala. Bila lihat dengan kasih sayang, apa dia pergi kepada tindakan. Bukan kerti cakap dah. Sebab sayang bukan dengan percakapan. Sayang dengan perbuatan, tindakan. Tindakan apa? Pastikan manusia ini dapat apa hak kasih sayang itu. Barulah manusia hidup. Kalau tengok terus pada manusia, mati. Tengok dengan yang hidup, Allah. Kemudian apa yang ada pada manusia yang diberikan oleh Allah? Kasih sayang. Kasih sayang ni apa? Tindakan. Maka kalau tindakan, katalah ini suami. Apa tindakan seorang isteri melihat suami? Taat. Sebab dia nampak kasih sayang Allah, bukan kasih sayang Abang Leman yang mati tu. Memanglah tak ada respon pun. Ustaz, macam saya layan orang mati. Ustaz, memang mati pun dia. Kan? Tengok-tengok mati betul. Allah, mati sungguh Ustaz. Tengah fahamkan begini. Kita sedang belajar melihat. Bila melihat, contoh, apa yang dilihat, sebab ini akan ditanya. Apa yang kamu lihat pada makhluk? Apa yang kita lihat pada kejadian? Maka biasa kita terus melihat kepada benda dan kita mengharapkan benda itulah yang memberikan kehidupan. Sedangkan benda tidak boleh menghidupkan. Contoh lain sekali, saya ulang lain sekali. Katalah harta. Ubahlah asyik suami je kan. Katalah harta. Kenapa orang gila harta? Sebab dia tengok harta ni dengan apa? Dengan satu sifat yang bukan harta punya. Itu dia tengok dengan hidup ni, hidup. Dia terus tengok
harta ni menghidupkan dia. Padahal sifat harta ni mati kan. Jadi bila dia salah sangka, dia tengok pada hidup ni bukan pada harta. Itu cara dia. Jadi sebab itu harta ni dia mematikan terus. Sebab dia nampak harta terus. Malah lebih parah, dia letakkan sifat hidup ni pada harta. Contoh kaya, ada bubuh sini. Salah. Maka dengan kaya pun mati sekali. Sebab apa? Dia nampak harta tu yang mendatangkan kehidupan dia. Okey. Maka hidup itu tengok dengan sifat kaya. Apa yang kita lihat pada kaya? Berbalik kepada bahasa. Apa bahasa kaya? Kita pergi take note pagi ni. Bahasa itu adalah tindakan. Bukan bahasa, bukan sebutan dah, tindakan. Jadi kaya ni bertindak. Kalau pada harta ni, apa tindakan sifat kaya itu? Ni belajar tentang sifat. Maka tunaikan. Dia panggil apa? Memberi. Yang menyebabkan kita hidup ni kerana ada sifat kaya itu yang menyebabkan kita bertindak untuk memberi. Apa nak beri apa? Berilah apa yang Allah bagi pada kita. Kalau ada masa, bagi masa. Kalau ada tenaga, bagi tenaga. Kalau ada harta, bagi harta. Maka di saat kita ada sifat memberi ini yang dikaitkan dengan kaya, maka datanglah kehidupan. Bukannya harta. Jadi sifat kaya itu membawa satu tindakan yang membawa terus kepada sifat yang mesti selari dengan apa yang Allah berkehendak atas kita. Kaya itu. Sebab tu bila kata, Ustaz, habis Ustaz macam mana ni? Ni kita pergi pada langkah seterusnya. Bila kata lihat itu, kita dah bincang sebelum ni, bagaimana nak lihat kasih sayang, Ustaz? Bagaimana nak lihat kaya, Ustaz? Maka lihat yang dimasukkan ini adalah dengan kolbu, jiwa. Yang dimasukkan lihat ini dengan jiwa. Maka jiwa ini melihat itu setelah jiwa ini cerah atau jernih. Dia boleh melihat, bukan ada tau. Bukannya ada pada dia tak. Dia boleh nampak. Oh, kasih sayang tu nampak. Allah nampak kaya. Okay. Macam mana nak nampak? Maka jernihkan hati. Maka datanglah perbahasan tentang amal hati. Amal hati. Bila amal hati ni datangnya penyucian dipanggil. Bagaimana nak penyucian? Sama juga berbalik kepada taat tindakan. Ketika dia melakukan taat dan tindakan dan penyucian taat dengan kita menuntut ilmu, juga termasuk dalam ketaatan, maka lama-lama hati ini bersinar, maka bersihlah dia daripada kejahilan. Bila bersih pada kejahilan, masa kaya ini boleh dilihat. Bila dia lihat kekayaan, maka datanglah tindakan. Tindakan yang selaras dengan kaya yang dilihat. Itu apa? Sifat kehambaan. Kaya bagi seorang hamba itu adalah dengan tunduk dan patuh kepada Allah. Dia memberi kerana Allah Maha Kaya. Dia menyayangi kerana Allah Maha Menyayangi. Itu sifat dia. Kalau tak boleh buat, bermaksud terhalang dalam melihat. Itu saja. Kalau tak boleh melihat, bermaksud terhalanglah. Ada hijab yang perlu dihancurkan, yang perlu dibersihkan. Maka kehancuran-kehancuran itu yang datang kesakitan tu. Ya Allah, sakitnya. Sakit itu bukan kerana perjalanan nak menuju Allah, tapi kerana hijab yang menghalang hatimu. Itulah nafsumu. Nafsu ni asalnya suka, akhirnya duka. Dia asyik suka, lalas duka. Kecewa. Sebab itu dalam ketaatan penyucian dia tidak boleh sekali, kena berkali-kali setiap hari. Sebab tu kita penyucian amal hati itu penyucian dengan taat dengan majlis ilmu. Majlis ilmu adalah amalan penyucian yang paling tuntas, paling mantap. Cara menyucikan hati itu dengan majlis ilmu.
Dan ilmu yang betul-betul berkait. Kan banyak kategori ilmu. Dan ilmu yang betul-betul berkait tentang perbahasan hati. Nah, mengaji. Dengar dia pada hati. Kena. Kehidupan ni tentang hati. Tak bolehlah tinggalkan perbahasan kehidupan. Sebagai contoh, kita bincang tempoh hari. Nah, macam ni. Kehidupan. Sendinya menjadi teras. Hati yang memegang syariat, akidah, akhlak pada kehidupan. Ni pada hati. Kehidupan tu bicara soal hati lah. Hati yang bersyariat, hati yang berkaidah, berakidah, hati yang berakhlak. Maka bila kita bincang bab kehidupan, kita sedang bincang bab hati. Tu kata tadi kau belajar apa tu? Aku belajar tentang nak melihat. Kau tahu melihat dengan apa? Kita kaji tengok. Lihatlah. Lihat dengan apa? Dengan hati. Tapi asyik sakit hati sebab tengok yang mati. Kenapa hati sakit? Asyik bagi yang mati je. Memang nak membunuh kan? Bagi benda racun kat badan. Macam mana? Badan tu, katalah ambil tamsil lagi. Kita ambil tamsil lagi. Pada badan, pada jasad, masukkan toksid. Masuk toksid. Apa kesan pada badan, jasad? Ataupun jasad sudah pasti cerita pasal darah. Punca penyakit. Walaupun saya bukan doktor, tapi punca penyakit kalau lihat pada darah, kerana darah menjadi sampel utama kerana kandungan toksik yang berlebihan pada darah. Itu saja. Darah dah tercemar. Bila masuk pencemaran pada darah, masuk pada darah, apa mengundang pada jasad? Sakit. Sakit ni kalau tidak dirawat, apa jadi? Mati. Ini adat. Adatnya begitu. Clear? Apa yang awak masuk pada darah awak ni? Tengok benda-benda toksik. Pada darah, cuci darah. Bukan cuci usus semata-mata, darahmu. Ada apa dalam darah itu? Sebab tu dalam Syama'il Muhammadiyah Rasul sebut tentang antara khal, cuka. Itu Ibn Qayyum. Dan Ibn Sina. Cuci darah. Itu dengan khal. Sebab tu toksik tu. Darah lah. Nak cuci juga dengan amalan, zikir boleh juga. Tapi makan tengoklah, kalau makan kuali, makan je lah ubat. Tapi kalau makam tu makam yang boleh daripada nafas, daripada oksigen, boleh cleansing, bersihkan darah, silakan. Dengan surah, dengan ayatul Quran, wasyifa. Tapi kalau jenis yang dah kena penyakit, memang kena support ubat. Sebab dah penyakit. Jadi sekarang ni, masuk pada hati tu apa? Toksid. Kita masukkan pada hati ni, toksid. Benda mati. Benda mati ni akan jadi toksik. Masuk dalam hati. Dunia masuk. Maka diefek kepada apa? Kehidupan. Kehidupan yang akan jadi sakit lah. Kehidupan yang sakit tu. Sakit. Maka dimasukkan dunia. Apa jadi? Hati jadi lemah. Lemah lah. Itu kata makan hati tu. Benar Tuan saya Yusuf. Itulah satu terhalang hijab. Lazat. Masuk toksid, masuk dadah. Betul? Racun. Meracuni darahmu. Meracuni hatimu. Maka nak bersihkan hati ni, kena vaksin. Vaksin tauhid.
Dalam surah Al-A'raf 179. 176 Al-A'raf. Cuba tengok masuk dia. Cuba tengok masuk Al-A'raf 176. Jenis Allah bagi contoh ni, tamsilan ni bukan tamsil lagi dah. Dia bagi direct je keadaan orang yang dunia ni. Tengok tuan saya bacakan. Al-A'raf 179. Nah tu dia. 176, tak mak, 176. Nah, Al-A'raf 176. Apa kata Allah? Dan sekiranya kami mengkehendaki, nescaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Dengan ayat Al-Quran. Allah, jika Allah nak, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu. Jika Allah nak, Allah boleh buat dengan ayat Quran saja, terus naik darjat kita. Boleh. Memang ayat Quran memang cleansing yang paling padu sekali. Mengangkat darajat. Tapi Allah kata apa? Akan tetapi walakinnahu, akan tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, yakni nafsu. Dia ikuti keinginannya rendah. Maka perumpamannya seperti anjing. Allahu Akbar. Allah bagi tamsil. Masya Allah. Kita kata hati ni janganlah duk ulang cerita-cerita hal dunia. Cukup-cukuplah tu. Kita dah bagi tahu sakit hati ni sebab dunia tu. Duk nampak dunia, sakitlah hati. Hati bukan nak cerita pasal dunia, hati nak cerita pasal dia, Allah. Dia duk kalih kat, dok ustaz, suami saya macam ni, dok ustaz, harta begini, dok ustaz, ada dok. Dan lagi memang jadi dok betul. Tengok dok tu. Bila dia berpaling daripada ayat Allah, maka dia tetap cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, yakni nafsu. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Allahu Akbar. Allah suruh kita berfikir. InsyaAllah. Tuan, sedang jemaah yang muliakan Ta'ala. Allahu Akbar. Cenderung juga ni. Hati dah sakit. Tahu dah kenapa sakit hati kan. Tahu dah sakit hati tu bukan sebab orang buat saja. Sebab ada benda dah masuk dalam hati kita dah sakit. Jadi jangan cenderung lagi lah dengan perbahasan dunia. Kita bahaslah dengan sifat dia. Macam nak bertindak. Macam nak bersihkan hati tu. Kan? Kita terus fokus kepada perbahasan-perbahasan yang implementation. Tapi tak. Dia nak cenderung juga. Kamu cerita pasal hati. Dia cerita pergi pada program. Dia nak seronok-seronok. Nak cari kumpulan-kumpulan yang tak nak sentuh pasal hati dia. Cenderung juga pada dunia. Apa maksud dunia? Perhatian. Perhatian. Dia nakkan perhatian juga. Nakkan orang faham dia. Nakkan orang boleh dengar kata-kata dia. Dia cenderung kepada dunia. Dia cenderung kepada dunia dan nafsu dia. Maka kata Allah, dia ibarat anjing. Sebab tu makam dunia ni, makam urus saja. Makam perlu saja. Kita uruskan saja. Jangan jadikan dia cerita. Dan jangan bangga dengan dia, dengan puji dia. Jangan puji dia, jangan kecewa dengan dia. Jangan jadikan dia. Tak. Cenderung dia. Kalau bicara soal amalan, hati dia tutup dengan amalan. Ya, amalan yang dilakukan, amalan contoh ya. Bagus dah amalan ni. Tapi amalan ni dia menjadi penutup, dia tutup saja. Hati itu kena ada penyucian. Amalan ni boleh rosak sebab hati kotor, tak dicuci. Sebab tu ada orang lari daripada pengajian tentang hati, kehidupan, konon-konon nak cari amalan-amalan. Bukan salah nak cari amalan. Masalah dia tak nak konsisten bersihkan hati. Apa ciri orang tak nak konsisten bersihkan hati? Dia sangka dia dah bersihkan hati dia. Dia sangka apa? Tak apa, mengaji ni pun boleh amalan. Okey, tak apa. Dia tahu
pasal 1, pasal 2, amalan-amalan lagi pasal 3. Perbahasan tidak. Dia tidak melalui perbahasan hati. Yang dibahaskan amalan memanglah. Bahaskan tentang amalan. Tapi tentang hati, cerita-cerita hal-hal berbangkit. Kecenderungan tentang dunia. Tentang permasalahan yang tidak selesai. Bagaimana? Hanya menutup hati yang sakit. Sebab tu hati sakit. Amalan katalah, sebut ataupun baca Quran. Sebut Al-Quran. Qal ataupun baca Al-Quran lah. Ustaz, lega Ustaz, tapi bila tak baca Ustaz, sakit balik hati. Memanglah, kita hanya buat yang luar, kita merasailah ketenangan dia tu, sebab memang sifat amalan menenangkan. Tenang hati saya Ustaz bila baca, tapi bila tak baca sakit hati. Bermaksud, amalan itu hanya menutupi sementara keadaan hati kita yang sengsara. Allahu Akbar. Jadi, kena ikutlah perbahasan. Walaupun anda nak belajar tentang amalan-amalan yang lain-lain, silakan. Tapi perbahasan nanti jangan ditinggalkan. Tak payah jauh, tadi tanya bab baca pun dah gagal balik. Suruh baca dengan hati pun dah pening dah. Baca Ustaz. Bila tak nak dibincangkan, maka dikatakanlah sesat. Itu je lah, senang lah. Allahu Akbar. Boleh amalan belajarlah. Tak salah. Tapi bila dia tinggalkan perbahasan hati, yang mana perbahasan hati ni tak berhenti-henti, sebab hatilah yang 24 jam. Hati 24 jam sedang jemaahnya Allah Ta'ala. Kalau ikut kuliah kita, ada had lagi sejam dia. 2 jam paling tinggi pun sejam setengah. Hati punya cerita 24 jam setiap hari. Katalah okey baik, kita buat list, kita buat susunan sekejap ya. Kita buat susunan. Okey. Ilmu tentang hati. Credit hour, jam hour. Kan sibuk sekarang ni nak kurang lebih mengaji timing dia berikan kan. Macam-macam cerita. 24 jam. Ilmu tentang amalan perbuatan. Ikut jam. Ataupun ikut waktu lah. Ikut waktu. Jadi kalau hati ni saja dah isu dia 24 jam, kenapa tinggalkan isu ni? Bukan salah mengaji tentang ini. Itu dah panggil keutamaan. Sepatutnya dua-dualah kena ambil. Pasal amalan pun kena tahu. Pasal hati apatah lagi. Bagus Ummu Abiha Zinira. Wasiat pada anak-anak, tinggalkan, ikut pengajian ini. Dia bukan kata dilebihkan dah. Dia bukan soal lebih dah. Utama terus. Meliputi. Sebab tu ilmu amal perbuatan, iman lah, ilmu tentang iman, ilmu tentang amal kat sini. Pecahannya gitu. Apatah lagi, ilmu tentang iman pula, dia ada lagi chapter kat besar kat atas ni, ilmu tentang kehidupan. Sebab tu kehidupan pula yang memegang seluruhnya. Malah nak fikir Allah tak beri ilham, biar Allah selesaikan. Sebab tak ikut perbahasan. Kalau ikut perbahasan, Allah bagilah ilham. Sebab tu tak boleh tinggalkan perbahasan hamba Allah. Ikut perbahasan, Allah letakkan ilham. Memang kita takkan terfikir setiap permasalahan yang berlaku. Tapi bila kita mengaji, kita mengkaji, kita membersihkan hati, kita ikut pengajian dia, insya-Allah akan terbuka, terungkailah permasalahan itu tanpa sempat kita berfikir. Dapat ilham.
Dia dapat ilham. Masya Allah, dapat ilham begitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Berbalik pada contoh pecahan tentang pembelajaran kita tempoh hari. Saya pecahkan begini. Ni. Sistem pendidikan agama. Taib. Ikutlah pendidikan agama yang ada. Mesti ikut. Sistem pendidikan kehidupan ni tidak boleh ditinggalkan kerana dia memegang sistem pendidikan agama ini. Malah agama itu mesti diterapkan dalam sistem kehidupan. Mesti. Maka cara menerapkan itu mengenai ada kaedah soft ini. Yang sekarang ni kita bincang ni, penghayatan dalam zikrullah ni sebenarnya kita memperhalusi juga tentang fatonah. Bijak ni. Itu cara dia. Maka kalau kita susun pada pendidikan pula, kalau sistem pendidikan yang kita serapkan dalam sistem kehidupan, maka sidik itu perbahasan tentang tauhid. Tentang akidah. Itu sidik. Sebab dia berbincang tentang tasdik. Kalau amanah, itu perbahasan tentang pembersihan, tasawuf, akhlak. Apa yang dibawa tentang bila dah faham tentang kebenaran. Fatonah, perbahasan tentang hukum hakam. Bagaimana membezakan hak dan batil, halal dan haram, dosa dan pahala. Tabligh itu tentang istiqomah dalam tiga-tiga perkara di atas. Tabligh kita tak masuk ni. Itu kaedah dia. Kita kena belajar susu atur ni. Ini satu kelebihan yang Allah bagi dalam ARM ni. Allah Ta'ala takdirkan, subhanallah, mengatur, menyusun atur kembali. Perletakan ilmu-ilmu yang mungkin kita nak pelajari. Tapi di mana cabang kedudukannya. Ini Allah bagi. Haza min fali Rabbi. Dan ini dia tak terungkai dengan tulisan. Anda kena dengar syarahan dan pengajian. Dia tak terungkai dengan menulis, tak terboleh. Sebab dia ada satu master plan yang besar. Tak tertulis saya. Jadi nak tahu, dengar syarah dan ambil faham. Mungkin kita kadang-kadang pergi pada hari ni tengok sistem pendidikan. Cuba tengok Tengok sistem pendidikan agama pun berani orang cabar dah sekarang. Orang berani challenge balik sistem pendidikan agama. Sebab apa? Sebab apa orang berani? Yang bercakap tu bukan orang non-Muslim. Orang Islam sendiri. Sebab apa? Dia tak nampak dalam sistem kehidupan dia. Ni, belajar agama jadi apa? Allahu Akbar. Dia tanya macam itu. Dan kita pun betul. Bila kita tanya sendiri orang yang belajar agama pun ada terkebil juga. Dia tanya juga. Sudah. Kalau kita pun jawab macam tu, susahlah kita. Bagaimana kita merasai tentang peranan agama dalam kehidupan? Bagaimana merasai? Contoh betapa besarnya nilai seorang isteri, contoh. Walaupun seorang isteri itu tidak apa kitabnya tebal-tebal, tidak khatam Al-Quran berkali-kali, tidak itu, tidak ini, tentang ilmu. Tetapi dia menjaga kehidupan dia sebagai isteri yang sistem agama, sistem kehidupan dia. Jaga yang wajib solat, jaga puasa, jaga maruah dia, jaga taat suami. Itu kehidupan. Dia jaga semua, masuklah pintu-pintu mana yang kamu nak masukkan. Bukankah itu satu tawaran yang besar dan betapa pentingnya kehidupan? Tapi pastikan beragama, sistem kehidupan beragama. Bukan sistem kehidupan yang menafikan agama, sistem kehidupan yang perlukan ada impian, cita-cita, nakkan itu, nakkan ini, nak jadi wanita yang boleh bangkit, orang yang boleh membantu, boleh itu, boleh ini. Itu kan sistem kehidupan. Kehidupan kita bukan macam itu sistem dia. Itu sistem doktrin dididik tu, itu sistem pendidikan tu.
Siapa yang didik suruh ada harta ni? Siapa? Siapa yang suruh buat kerja-kerja ni? Siapa? Kecek balik. Kalau sistem kehidupan bukan macam tu. Ha. Dan di sini kita faham balik itu trust kehidupan. Dia menjadi asas utama dia. Ha, tu tengah-tengah. Allahu Akbar. Mbak. Syariat, kehidupan yang bersyariat, hati. Kehidupan yang berakidah, hati. Kehidupan yang berakhlak, itu hati. Maka musuh-musuh Allah, dia akan fitnah kehidupan ini. Supaya hidup ni bila dia tak ada sistem dia, maka syariat, akidah, akhlak ini akan diketepikan. Dia akan ketepikan. Automatik. Bila hidup dia tidak ada sistem dia, maka bila hidup dia terfitnah, macam tadi dah pergi kepada surah Al-A'raf 176, cenderung dia kepada dunia. Syariat pun akan diduniakan. Solat duha sebanyak duit, beramal sebanyak dunia. Allahu Akbar. Akidah pula dia syirikkan, dia sekutukan Allah. Bila akhlak pula berbuat baik ada makna. Nampak baik, isteri lembut dia, abang, ni kereta Mustang bang. Mustang terus. Kan? Abang tak susah bang ya. Ni untuk abang, saya buat untuk abang tahu. Nampak oi bagusnya isteri soleh. Hahnya. Tu tekan sikit. Tengok tu. Dah lah bagi harta kat suami, lembut pula tu. Allah Akbar. Cakap dengan marah. Itulah. Macam mana? Bila cek balik, macam mana boleh jadi? Saya berazam hidup saya ini. Tengok. Dulu saya susah, saya berazam. Maksudnya sekarang, harta tu yang nampak berubah hidup kan? Harta tu yang nampak bagi kehidupan kan? Bukan agama kan? Kalau betul agama yang memberi sinar dalam kehidupan, tanpa harta anda gembira dah. Kenapa nak rasa berkhidmat, kenapa nak rasa berfungsi dengan suami dengan boleh bagi harta baru rasa berfungsi? Kita boleh challenge balik. Sebab tu kehidupan ni, bahayanya fitnah ni kehidupan. Sebab tu orang tarik tak payahlah belajar kehidupan tu kerap sangat. Dah ubah subjek. Tinggalkan kehidupan tu. Apalah yang dia ajar tu. Dia tak ngikut. Yang ikut pula. Aku tak dapat apa lah ngikut dengan Zabari ni. Duit tak dapat apa. Aku tak faham lah. Tinggal. Carilah amalan-amalan yang boleh datangkan limpah ruah rezeki ke apa ke. Dia cari lah. Yang ni okay. That's right. Amalan yang tak sentuh tentang isteri. Saya sibuk dah sentuh pasal isteri. Biarlah kita dengan cara kita. Yang penting kita belajar agama. Yang penting belajar agama katanya. Belajar tengok ikut tafsir tu ikut. Tapi dia tak disentuh tau. Dia protect dengan ilmu tu. Dia protect. Dia jangan sentuh aku. Jangan cross border ni ya. Don't play. Hang sentuh aku tinggalkan hang. Tu ayat dia. Sebab dah tersentuh kan. Dah terkonoden. Tu tinggal tu. Bukan ilmu tinggi. Ilmu dah terkonoden. Terkena kat batang hidung. Tinggal lah. Nak apa? Nak kata apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Benar Tuan saya Yusuf, isu pendidikan agama dah mula dipertikaikan. Sebab apa? Kita menampakkan pada keadaan ini sistem pendidikan. Memang tadi kata ilmu tinggi, memang ilmu Allah tu tinggi. Saya takkan kata ilmu ni rendah. Minta maaf cakap. Saya cakap betul terang. Kalau siapa kata ilmu tinggi, ya. Yang cerdik dia layak belajar. Minta maaf cakap. Yang jahil-jahil tak payah belajar. Geram lah. Dia ingat ilmu sains dia, ilmu arkitek je. Dia hebat, tinggi sangat. Arkitek. Sebenarnya ni Oxford ni tahun lepas tahun 2020, 2021. Ni toughest course in the world.
Tuan-tuan, sidang jemaah yang Allah dan seterusnya. Kos-kos yang lain ada 4 kos kritikal lah. Tak susah. Yang susah ilmu agama. Sebab dia gaib. Perbahasan gaib. Yang cerdik je boleh belajar. Tak cerdik tak boleh. Dan mesti dapat perkenan daripada Allah SWT. Memang ilmu Allah ni tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la' alaih. Geram lah. Takkan tak geram pula orang kata. Takkan nak kata ilmu Islam ni rendah. Kita mestilah kena ada izahnya begitu. Mestilah kita kena ada terasa bila orang kata agama. Kita kena terasa lah. Betul terasa. Ini dah terasa kat benda dunia dia. Bila beragama dah tak ada rasa. Ya ke Ustaz? Wallahualam, tak apalah Ustaz, saya tak tahu lah, biarlah orang kata. Saya dah. Try lah kata, tengok. Geram lah sebab terpendamnya. Duk nampakkan dunia tu tinggi benar. Apa yang tingginya dunia? Tak mentang lah tak dapat masuk arkitek, tak dapat engineer baru nak cari agama. Dah tak dapat sekolah canggih-canggih, cari agama. Ingat agama ni apa? Tempat melepaskan desakan ke? Oh, dah bertaubat, dah jatuh, bisnes dah tak ada, bocek agama. Agama ni di kedudukan yang mana? Itu maksud dia. Bila solehah je rendah. Berapa lama dah bila solehah je rendah. Macam ni. Nak apa guna perempuan belajar tinggi? Tengok. Tinggi sangat ke belajar tu? Saya tanya balik. Asal nampak tak cerdik dokong anak? Nampak tak cerdik ke? Nak kena pegang iPad, laptop, iPhone 13, masuk laptop besar-besar salam pun nampak cerdik. Tu ayat dah. Ada orang tanya, buat apa perempuan belajar tinggi-tinggi Ustaz? Saya tanya balik, tinggi sangat ke belajar tu? Setinggi-tinggi kita kata tinggi. Dunia tak tinggi. Kena ada orang yang protect. Islam ni hebat sebab ada defend. Dia ada defender system, defense system yang hebat. So Islam tu Allah, kalau orang ni, kaum ni tak boleh jaga, Allah datangkan kaum lain. Itu saja. Sekarang ni kita je nak pertahankan tidak Islam ni. Itu saja. Tak apalah, Hidawati dah sentuhlah. Puan Hidawati yang mengikut pengajian ni okey. Saya cerita yang tak ikut. Yang ikut ni okey lah. Kena tak agama tu priority. Nombor 1. Sebab dia adalah sistem yang paling utama dalam kehidupan kita. Orang kata, ni belajar ilmu agama ni jadi apa? Supaya dia jadi faham bahasa. Itu paling penting dia kata. Oh, nak faham bahasa. Sebab kalau ada pendidikan pun tak faham bahasa, orang mengundang maki je, itu je. Itu je. Belajar tinggi-tinggi, belajar tinggi-tinggi, lepas tu duduk dapur. Satu tanya balik, tinggi ke belajar sangat tu? Yang kedua, patutlah, minta maaf, saya guna bahasa nak respon balik bahasa dia pengguna tu. Patutlah tak cerdik yang duduk dapur ni, rupanya dia faham orang-orang yang jahil je. Macam tu ke? Patutlah makan semua tak cerdik. Inilah hasilnya. Patutnya duduk dapur tu hafaz 30 juzuk, solehah, isi solehah yang masak, baru jadi orang. Orang cerdik yang kena duduk dapur sebab jadi dah daging. Ini masak tak siapa-siapa contoh. Suruh siapa-siapa dia nampak, dapur tu tempat orang yang low class. Patutlah hasilnya low class. Sama dengan anak. Pegang anak dia rasa macam tak cerdik. Patutlah zaman sekarang. Dulu dah. Dia marah lagi. No.
Saya yang masak. Saya take care untuk keluarga saya. Dia marah. Anak, no. Saya yang akan cetak. Nabi kata, anak ibarat kain putih. Mak dan ayahnya yang mencetak anaknya. Nasrah atau Yahudi atau Nasrah. Dia akan detail tengok anak dia. Pemantauan. Detail. Dia kena cakap begitulah. Wah, dah akal sikit. Kan? Puan Syarbiakan ni, dah kita ajak ni, bukan kita tengok orang. Allah yang pilih. Allah yang pilih. Ya, kita sebarkan saja. Itu saja tugas kita. Nampak tak? Kita betulkan balik. Bila perbincang kehidupan nak betulkan ni. Oh, dapur. Oh, yelah nak dapur lah kena high class. Yang pegang anak lah kena cerdik. Ni sekarang kita benda yang utama-utama tu. Dapur, anak. Kita anggap orang. Subhanallah. Inilah masyarakat. Dia tengok anak ni. Satu benda yang low class. Dapur low class. Patutlah nanti hasilnya tak ada kelas tu. Bukan low lagi lah. Low tu ada kelas lagi. Hasilnya tak ada kelas. Ni hati-hati. Takut nak ajak orang sebab mereka ingat. Sebab mereka. Macam mereka ingat pula. Mereka pun tak ikut. Ke kita yang ingat poligami? Baguslah kalau ingat poligami je. Yang ingat poligami itu murah. Hanya orang yang layak saja yang boleh berpoligami. Itu saja. Yang murah-murah tu kan bukan poligami. Itu polystyrene. Dia interview masuk mahkamah. Dia ingat apa poligami ni? Cakap kat dia. Kalau kau boleh duduk dengan belajar tentang poligami. Kalau kau tak poligami pun kurang-kurang kau jadi orang berkualiti. Sebab memang nak berpoligami ni kena yang berkualiti. Dia akan ditanya oleh hakim. Itu yang tak tanya tu. Dan tak dapat dan nolong lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala baik. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Kesimpulan kita pada hari ini kita lihat balik. Menjaga penglihatan itu dengan juga menjaga kefahaman kita. Kalau suami saya poligami Ustaz, saya lompat Ustaz. Maka bukan poligami lah, polystyrene lah. Kalau betul poligami tak melompat. Masih polystyrene lah. Itu je lah. Nak berpoligami perlu suami yang berilmu. Sebelum berpoligami kena ada ilmu. Jadi nak bersuami kena berilmu lah. Kalau nak bersuami kena yang berilmu. Yang nak dijadikan isteri juga kena berilmu lah. Kena sama tu. Dia tak boleh kata suami je, isteri pun sama. 2 kali 5, 5 kali 2, 2 kena sama. Baik. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, itu kesimpulan. Menjaga penglihatan juga dan menjaga tentang kefahaman. Tentang kita nak lihat aturan, susu atur, peletakan. Itu menjaga penglihatan. Subhanallah. Jelas dan luas. Dia tidak menyempitkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Maka berbalik pada ingat bila sebut tentang penglihatan ni itu satu perkara yang besar.
Saya tak sayang suami kahwin juga. Bapa pembantu nikahkan saya bukan agen poli. Tapi sebab suami tidak selesai dengan saya lagi. Thank you. So ini hal rumah tangga bukan hal poligami. Itu bukan masuk perbincangan poligami. Itu perbincangan hal rumah tangga yang tak selesai lagi. Neraca rumah tangga. Mungkin rumah tapi tangga tak ada kot selama ni. Naik pakai apa? Eskalator ke pakai yang jenis macam Piramli lompat tingkap? Nah. Jadi sebenarnya mahnya muka Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baik, itu saja perbincangan kita pada hari ini. Kita sambung pada siri yang akan datang. Allah. Moga-moga apa yang kita bincangkan ni Allah terima sebagai amal yang terbaik dan Allah berikan kefahaman. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata, kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada hari yang penuh barakah ni. InsyaAllah jika kita bertemu pada siri yang akan datang. Nak berhenti dah. Ada juga ambil kenyataan. Suami nak berpoligami kena pandai melaksanakan, kena berlaku adil. Adil bukan pada poligami je. Adil tu pada syirik. Inna syirka la zulmun azim. Asal poligami dia adil. Bermaksud selama ni tak adil lah. Ni nak buka balik tajuk, nak buka dan nak bagi salam ni. Dia ni, bab poligami ni, baru nak sedar pasal adil ke selama ni zalim ke? Allahu Rabbi, patutlah melompat. Zalim rupanya selama ni. Masya Allah. Ayat yang kata Allah kata, jika kamu tidak mampu berlaku adil, fawahid cukup satu. Itu kena perhalusi apa maksud tak mampu berlaku adil. Mana tidaknya? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang diletakkan je sayang pada makhluk. Bukan sayang pada Allah. Zalim tidak meletakkan satu pada tempatnya. Meletakkan sayang. Oh, nombor 2 pandai layan. Oh, berat kat nombor 2. Oh, nombor 3. Oi, sayang lagi. Pandai layan, lagi layan. Nombor 3 pula berat. Dan sekali berat nanang. Panggil. Dah kalau itu yang dipaham, satu dah lah. Serabut aku tengok kamu ni. Dah sana panggil bear sikit, lembik terus. Mana abang tu? Sana dia panggil halu, menusuk kalbu Ustaz. Nombor 1, bang. Bukan bang lagi, baling barang terus. Bila nak datang ni? Dah tak sayang. Nombor 2, lembut sikit. Nombor 3, bear. Habis. Tak payah kahwin lah macam tu. Allah kata, tak payahlah. Kalau dah beza-beza je tak payah. Tu baru betul. Jangan buat statement gitu. Oh, nak poligami baru kena adil. Apa maksud? Syarahkan dulu. Syarahkan dulu. Tu. Dia adil ni sebelum itu lagi. Dan adil ni letakkan pada keyakinan tu. Sebab adil dikaitkan dengan syirik. Zalim, lawan pada adil itu zalim. Zalim itu lawannya adil. Okey. Sayang hanya cinta pada Allah. Letak pada Allah. Sayang pada Allah. Jangan letak pada isteri. Letak pada isteri pula kita letak macam mana tu? Kita pun tak tahu. Letak pada pandai masak, pandai suap, pandai panggil. Itu bukan sayang. Itu masuk dia. Bermaksud keadilan itu bukan sekadar perkahwinan, tapi keadilan itu kehidupan. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tak poligami pun dah tampak tak adil. Maksudnya memang tak adil lah. Bukan isu poligami. Isunya tak adil. Bukan isu poligami. Poligami no issue. Isunya adalah tak faham bahasa adil. Tak faham bahasa adil. Mana nak adilnya? Syirik pun tidak khatam lagi. Takut diduakan. Kan? Patutnya jangan ada isu takut diduakan. Kahwin-kahwin ni fikir satu je. Satu.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Baik, jadi kita tutuplah. Sekarang buka lagi panjang. Sebab tu perbahasan ni hari-hari. Sebab memang isu kehidupan ni, kadang-kadang dia ulang balik. Dia ulang, recycle balik. Itulah kehidupan. Ibarat tikar. Nabi kata ujian tu ibarat tikar anyaman. Dia masuk. Jadi ibarat tikar anyaman. Adil ni tentang, adil lawannya zalim. Zalim, adil. Zalim, adil. Bila sebut adil, zalim cerita tentang riak. Sikit-sikit. Ini isu besar. Ini bukan isu poligami. Minta maaf. Ini bukan isu poligami. Poligami baru kita nak cerita tentang adil. Adil ni, perbahasannya, kalau gagal pada adil, dia akan jadi zalim. Okey, cerita pasal zalim, Allah kaitkan dengan syirik. Cerita pasal syirik, Nabi kata, Inna akhwafu alaikum asyirikul asghar. Ma huwa syirikul asghar ya Rasulullah? Riya. Riya ini syirik. Syirik kecil. Walaupun syirik kecil, kata Allah, Inna syirka la zulmun azim. Kezaliman yang besar. Baik. Cuba kita lihat. Syirik, riya lawannya ikhlas. Bermaksud, perbahasan adil itu perbahasan tentang ikhlas. Bayangkan, ikhlas itu perbahasan tentang adil. Kecil besar perbahasan. Cuba kita. Tiba-tiba cerita pasal poligami. Poligami ni minor case. Dan poligami ni untuk orang yang expert je. Sebab dia dah selesai isu kahwin monogami. Macam orang nak kembangkan syarikat. Dia tak perlu dah terkial-kial lagi. Tak ada. Dia bukan isu dah. Sebab kat sini dia dah expert. Dia dah ikhlas dalam perkahwinan dia. Jadi dia kahwin yang kedua tu bukan isu lagi. Tapi kalau masih lagi tak ikhlas kahwin yang pertama, masih lagi berkira-kira, hentikan. Kahwin satu je. Tu maksud saya. Tu cara dia. Tu kaedah dia. Poligami ni minor case, bukannya major case. Minor subject bukan major subject. Major subject adalah ikhlas. Adil itu perbahasan tentang ikhlas. Besar cerita? Besar. Itu cerita dia. InsyaAllah, saya kira cukup setakat tu dulu. Jangan ada yang buka lagi. Allahu Akbar. Kita tak boleh tengok dah. Kena. Tak boleh nak biarkan ada persoalan-persoalan gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi itu saja perbahasan kita pada hari ini. InsyaAllah kita sambung pada perbincangan yang seterusnya, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada semua. Alhamdulillah. Terus kita mohon pada Allah Taala untuk Allah terus jaga kita untuk terus istiqamah, biar kita benar-benar menyerap sebati dengan perbahasan, biar orang sentuh, orang cuit, kita keluar balik yang apa yang kita dah sebati tu, tak adalah keluar benda yang tak sepatutnya kan. Sebab tu kita kena berkali-kali tu biar jadi sebati itu sebenarnya. Baik, itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata tu kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barokah ni. InsyaAllah tengah hari dah. Itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.